Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Syafiqah Fahana binti Saifuddin. Nombor matrik saya C23A1300. Saya dari Fakulti Teknologi Kreatif Warisan. Saya merupakan seorang pelajar sejana muda pengajar warisan dengan kepujian. Saya daripada kelas ACW L5. Tajuk yang diberi untuk dibentangkan ialah bincangkan konsep-konsep identiti diri dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam ketamadunan dan kebudayaan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Sebelum kita memulakan pembentangan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya, Dr. Afidatul Asyazwani, kerana telah memberi dorongan dan juga bimbingan kepada saya untuk menyiapkan penilaian akhir ini. Kita akan mula pembentangan kita dengan 1.0 iaitu pengenalan. Konsep kebudayaan ialah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, peraturan, undang-undang, adat resam, tabiat, kesenian, keupayaan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Saya bagi konsep tamadun ialah secara keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, cara berfikir, cara bercakap, cara berkelakuan, segala hasil kegiatan penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat tamadun dan peradaban. Manakala bagi terminologi bahasa Arab pula yang sering disamakan dengan istilah tamadun ialah hadarah, umrah dan juga madaniyah, atau sinonim dengan bahasa Inggeris iaitu civilization ataupun civilization. Manakala bagi bahasa Arab pula bagi istilah tamadun, manakala istilah tamadun berasal daripada kata bahasa Arab ialah madana yang bermaksud membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Seterusnya bagi konsep identiti bagi jati diri pula ialah ia memiliki sifat dan ciri tersendiri yang mendasari dan membentuk identiti sesebuah bangsa dari aspek adat, tradisi, budaya dan juga agama. Ia telah menjadi teras dan juga lambang kepribadian seseorang individu dalam sesebuah bangsa. Seterusnya bagi konsep identiti diri pula ialah merupakan satu gambaran keseluruhan tentang seseorang serta matlamat hidup yang ingin dicapainya. Identiti diri seseorang ini adalah berbeza dengan seseorang yang lain. Seterusnya, bagi 2.0 pernyataan masalah. Bagi pernyataan masalah ini, saya telah memilih isu semasa iaitu isu pembuangan bayi semakin meningkat dalam kalangan masyarakat, itu terutama iaitu remaja di Malaysia. Terus ialah 3.0 iaitu objektif persoalan kajian. Persoalan kajian ini terdapat 2 persoalan kajian yang kajian telah melakukan, iaitu apakah faktor isu pembuangan bayi semakin meningkat dalam kalangan remaja di Malaysia? Yang kedua, apakah langkah-langkah untuk menangani isu pembuangan bayi yang semakin meningkat dalam kalangan remaja di Malaysia? Seterusnya, bagi 4.0 iaitu objektif kajian. Objektif kajian pada kajian ini ialah terdapat 2 kajian yang telah ditetapkan oleh pekaji, iaitu pertama, mengenal pasti faktor isu pembuangan bayi yang semakin meningkat dalam kalangan remaja di Malaysia. Yang kedua ialah mengenal pasti langkah-langkah untuk menangani isu pembuangan bayi yang semakin meningkat dalam kalangan remaja di Malaysia. Seterusnya iaitu 5.0 batasan. Batasan ini merupakan elemen yang sangat penting kerana ianya merupakan sesuatu sifat di dalam kaedah yang memberi kesan atau mempengaruhi aplikasi serta penilaian terhadap sesebuah kajian. Jadi pada skop kajian ini hanya akan menganalisis iaitu faktor isu pembuangan bayi yang semakin meningkat di dalam kalangan remaja di Malaysia dan juga menganalisis langkah-langkah
untuk menangani isu pembuangan bayi yang sangat meningkat di dalam kalangan remaja di Malaysia. Dan data yang digunakan oleh pengkaji ialah melalui daripada laman sesawang. Seterusnya ialah 60.0 metodologi kajian. Metodologi kajian ialah satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas tajuk kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Oleh itu, bahagian ini membincangkan mereka bentuk kajian, siapa kajian, batasan kajian, instrumen kajian dan prosedur analisis data bagi menjawab persoalan kajian yang telah dikemukakan lebih awal. Terdapat beberapa metodologi kajian boleh digunakan oleh pengkaji, iaitu pendidikan kualitatif dan pendidikan kuantitatif. Bagi metodologi kajian, 6.1 iaitu data primer. Data primer adalah data yang berasal daripada sumber asli yang dikumpulkan untuk menjawab persoalan kajian. Data-data ini dikumpulkan oleh penyelidik melalui proses eksperimental atau kajian lapangan seperti soal selidik, pemerhatian, temu bual dan sebagainya. Jadi dalam kajian ini, pengkaji tidak menggunakan data primer sebagai satu kaedah untuk mendapatkan maklumat. Bagi 6.2 itu data sekunder. Bagi data sekunder pula, ia dirujuk sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji-pengkaji lain. Sebagai contohnya, data-data yang lepas atau terdahulu dikumpul untuk tujuan kajian. Contoh data sekunder yang boleh didapati adalah dokumen awam seperti demografi penduduk, arkib dokumen pentadbiran, laporan formal, majalah, surat khabar dan sebagainya. So, pengkaji telah menggunakan data sekunder ini sebagai mendapat maklumat dan juga untuk menyiapkan kajian ini. Pengkaji telah menggunakan dua cara, iaitu pertama ialah menggunakan secara laman sesawang, yang kedua ialah rujukan perpustakaan. Maksudnya ialah 7.0 analisis kajian. Bagian analisis kajian ini, pengkaji telah melakukan analisis kajian mengikut objektif yang ditentera yang disebutkan sebentar tadi, iaitu menapasti faktor isu pembuangan bayi dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi terdapat 3 faktor yang kita dapat kenal pasti mengenai isu pembuangan bayi yang semakin meningkat yang kalangan remaja di Malaysia ni ialah, pertama ialah kurungan didikan dan kefahaman agama. Yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Yang ketiga ialah sikap masyarakat. Dan terusnya, bagi langkah-langkah mengatasi pembuangan bayi dalam kalangan masyarakat Malaysia bermasa hadapan ialah peranan ibu bapa. Yang pertama ialah peranan ibu bapa. Yang kedua ialah peranan pihak berkuasa dan badan NGO. Dan bagi kuasa penuntut kajian, ini ialah secara keseluruhannya. Hendaknya kita dapat dilihat berdasarkan kajian isu pembuangan bayi yang semakin meningkat dalam kalangan remaja di negara kita, dengan Malaysia. Hanya dapat mengetahui faktor-faktor dan juga faktor isu pembuangan dan juga langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Jadi kesimpulannya ialah isu pembuangan bayi ini patut dipandang serius dengan juga mengambil berat oleh semua masyarakat, tidak kira ibu bapa ataupun berkuasa. Semua orang di negara kita perlu mengambil berat tentang isu ini, kerana isu ini tidak boleh dipandang remeh juga tidak boleh dipandang sebagai masalah kecil, kerana masalah ini akan mengakibatkan generasi masa akan datang dan juga generasi sekarang, kerana akan memberi impak kesan yang buruk terhadap mereka, terutama kepada masa hadapan mereka, kerana mereka akan menyesali perbuatan mereka pada kehidupan selepasnya. Jadi untuk mengakhiri pembentangan ini, jadi saya akan mengakhiri pembentangan ini. Sekian, terima kasih.